Taman Duas juga merembeskan cecair yang sangat-sangat berbau. So dia ni banyak kacuk lah. Dia kacuk skunk, dia kacuk tenggiling, macam-macam binatang dia kacuk. Assalamualaikum guys, bertemu aku lagi dalam rancangan Nengok TV. So hari ni fakta agak menarik juga, tentang 5 fakta menarik tentang haiwan Taman 2. So apa Taman 2 ni? Taman 2 ni adalah sejenis mamalia pemakan semut atau tenggiling. So dorang ni kelihatan kurang biasalah kat kita kerana hanya boleh ditemui di benua Amerika. So binatang ni adalah 2 spesies mamalia pemakan semut yang berkait rapat dengan sloth, S-L-O-T-H. Mamalia ni kelihatan unik dengan corak bulu yang membuatkan dorang ni kelihatan seperti memakai vest. Tapi bukan aku. So, korang tahu tak bahawa mereka sangat berguna untuk orang asli hutan Amazon? Tanpa membuang masa, inilah dia 5 fakta menarik tentang haiwan Taman 2. Nombor 5. Nombor 5. 2 daripada 4 haiwan memakan semut. Taman 2 ialah 2 daripada 4 spesies mamalia pemakan semut di dunia. Selain daripada tapir yang makan semut tu. So, terdapat 2 jenis haiwan ni, iaitu Taman 2 Utara dan Taman 2 Selatan. Mereka adalah mamalia bersaiz sederhana dengan muncung mulutnya seperti haiwan yang kita kenali, iaitu tenggiling, dan ia mempunyai ekor yang sangat panjang. Tapi jika nak membezakan antara kedua-dua jenis Taman 2, boleh menjadi sangat sukar. Kedua-duanya berwarna coklat-coklat kekuningan dengan corak seperti jaket hitam. Saiz dorang ni juga tak jauh beza. Menurut halaman Britannica, Taman 2 adalah kira-kira 1.2 meter panjang. Korang boleh menemui Taman 2 Utara dari utara Mexico ke barat laut Amerika Selatan, manakala Taman 2 Selatan berada di Kepulauan Trinidad hingga utara Argentina. Di habitat hutan mereka, Taman 2 sering ditemui berhampiran dengan air atau pokok yang dikelilingi oleh pokok anggur dan parasit. Makanan tu memang paling banyak terdapat di kawasan tersebut. So nombor 4. Nombor 4. Dorang ni boleh duduk dekat atas tanah dan dalam pokok. Aman Duas boleh hidup di dalam pokok dan di atas tanah. Ia berbeza daripada adik-beradiknya yang haiwan pemakan semut yang lain seperti tenggiling, tenggiling gergasi yang lebih suka tanah, dan tenggiling sutera yang lebih suka pokok. Taman 2 ni dilengkapi dengan kuku panjang melengkung dan 2 kaki hadapan yang kuat untuk memanjat dan berjalan di atas pokok. Ekor dorang ni juga bersifat prehensil, yang bermaksud ia boleh digunakan untuk memegang sesuatu. So kiranya kalau dia panjat pokok, dia boleh lilit pokok tu, lebih kurang macam tu. So menariknya bahagian bawah ekor hampir tak berbulu ni membantu haiwan ni untuk berpegang erat kepada pokok supaya mereka tak jatuh ke tanah dan juga memakan semut di atas pokok. So haiwan ni agak rare juga, Taman 2. Nama dia pun dah rare. Anduas, Taman 2. So kita terus dengan nombor 3. Nombor 3. So semut-semut yang jumpa Taman 2 ni habis, sebab dorang ni makan beribu-ribu semut setiap hari. Sungguh tak menghairankan bahawa pemakan semut memakan banyak semut dalam masa sehari. Menurut Zoo San Diego, Taman 2 boleh memakan semut sehingga 9,000 semut sehari dengan lidah yang sangat panjang yang boleh dikatakan sepanjang 41 cm. Dorang boleh meneroka bahagian dalam bukit semut tanpa kesukaran. So kan sarang semut kan ada lubang tu, lidah dorang boleh capai dalam tu. So senang untuk dorang makan lah. Memang favourite dorang lah, makanan dia semut. So hebatnya lagi, perut Taman 2 didapati memuatkan sebanyak 0.45 kg semut. Memang besar untuk perut dorang ni. So Taman 2 tak perlu risau terkena gigit semut. Sebabnya mereka ni mempunyai kulit yang sangat tebal dan bulu yang kasar yang menjadikan mereka agak jadi pemenang lah kat situ, sebab bila semut gigit pun dia tak rasa apa-apa. Lebih kurang macam tu. So semut akan fed up.
Walau bagaimanapun, mereka juga selektif apabila memilih makanan. Biasanya mereka mengelakkan jenis semut dengan gigitan yang menyakitkan seperti semut tentera. Ataupun selain daripada semut tentera, kalau kat Malaysia ada semut ipoh. Semut api, yang jenis-jenis kuat macam tu, cengkaman diorang kuat. So nombor 2. Nombor 2. Cakarnya yang panjang dan pelbagai fungsi. Aman duas tidak kelihatan berbahaya, tapi diorang ni dilengkapi dengan kuku tajam yang berpotensi mencederakan diri korang sendiri. Biasanya, taman dua menggunakan cakarnya untuk memanjat pokok, menggali sarang semut atau anai-anai dan mencabut kulit pokok. Walau bagaimanapun, dorang ni juga tak teragak-agak untuk menggunakan cakar dorang ni untuk melindungi diri mereka. Kalau macam korang terjumpa haiwan ni kan, korang macam agak-agak ada macam tu, silap-silap makan cakar korang ni. So dilaporkan oleh halaman Kepelbagaian Haiwan, kuku taman luas panjang dia sepanjang 4 hingga 10 cm. Kuku dia saja. So kerana kuku dorang ni melengkung dan panjang, mereka tak boleh berlari di atas tanah. Dia ada pros and cons kat situ. Bila dia berlari kat tanah, mungkin tanah tu melekat kat kuku dorang. So agak tak laju lah orang panggil kan. Dorang ni perlu berjalan di atas buku jari mereka supaya mereka tidak tercucuk oleh kuku mereka sendiri. So apabila mereka berasa terancam di atas tanah, dorang ni akan bergegas ke pokok-pokok yang terdekat. Selain daripada bergantung pada kukunya, taman duas juga merembeskan cecair yang sangat-sangat berbau. So dia ni banyak kacuk lah. Dia kacuk skunk, dia kacuk tenggiling, macam-macam binatang dia kacuk. So kita terus nombor 1. Nombor 1. Diorang ni romantik orang ya, sebab lahirkan anak setiap musim bunga. Musim pembiakan taman duas biasanya berlaku pada musim guruh. Kemudian betina melahirkan anak taman dua yang comel-comel pada musim bunga. So haiwan ni memang pandai setting lah. So bayi taman dua tidak kelihatan seperti ibunya. Bulunya cenderung berwarna putih kehitaman. Baby taman dua ni tak kelihatan seperti mak dia lah. Bulunya cenderung berwarna putih dan kehitaman. Mereka juga mempunyai kuku yang tajam sejak lahir lagi. So dia orang ni macam Wolverine. So bila nak tengok kembali, anak taman dua ni bertenggek di belakang ibu mereka. Sekiranya ibu terpaksa mencari makanan, dia akan meletakkan anak di atas pokok yang selamat sebelum pergi. So diorang ni memang sayangkan anak-anak diorang. Diorang akan, sebelum diorang cari makan tu, kalau tak boleh nak bawa, diorang akan tenggekkan diorang kat pokok-pokok yang tertentu. Walaupun diorang ni hanya melahirkan satu anak pada satu masa, kedua-dua spesies taman dua ni pada masa kini tidak berada dalam bahaya kepupusannya. Sebab diorang ni pandai jaga diri. So tahap kepupusan tu tak melebihi untuk diorang lagi. So mereka sangat bermanfaat untuk orang asli hutan Amazon. So hari ni punya cerita agak rare juga, taman dua So apa-apa pun aku minta maaf kalau ada info yang tak sampai ke, ataupun aku tersalah cakap ke, minta maaf banyak. Mana yang tahu haiwan ni boleh komen kat bawah. Jangan lupa like, subscribe, share video ni guys. Jumpa aku lain video insya-Allah.